Lorong Haji Taib. Seabad lalu, kawasan yang dinamakan sempena pedagang penting dalam sejarah awal Kuala Lumpur, Muhammad Taib Abdul Samad dari Sumatera Barat, Indonesia adalah hub perniagaan yang maju. Aktiviti perniagaan di sini masih rancak hingga ke hari ini. Namun imej kawasan ini lebih terkenal sebagai daerah lampu merah. Syarat dengan kegiatan penagihan dadah dan judi serta pelbagai unsur negatif menjadi duri dalam daging pembangunan ibu negara. Terletak dalam daerah Chowkit, kawasan ini mempunyai komuniti warga asing yang besar telah mendarah daging sehingga beberapa generasi. Hasilnya, ramai anak-anak di sini lahir tanpa negara. Insan kecil ini bagai hilang arah. Tanpa dokumen, mereka terputus daripada akses asas termasuk pendidikan, kesihatan dan pekerjaan. Malaysia bukan negara pihak kepada Konvensyen Status Pelarian 1951 atau Protokol Status Pelarian 1967. Polisi Perundangan Negara masih kabur dalam membezakan antara pelarian dan pendatang asing. Ini antara faktor yang menjadi cabaran tanpa penyelesaian. Ini kisah Dahlia, bukan nama sebenar yang menyingkap kehidupan sebagai seorang anak tanpa negara untuk kami mengerti makna takdir mereka. Saya memang lahir dekat Chowkit. Mak bapak saya berasal daripada Indonesia tapi saya lahir di Chowkit. Saya membesar di Chowkit jugalah. Saya tak pernah pergi ke mana-mana selain Chowkit. Jadi kiranya saya memang katak bawah tempurung lah. Saya tak pernah pergi Selangor pun saya tak pernah. Berusia 14 tahun, anak sulung tiga beradik ini pada mulanya mendapat pendidikan alternatif di sebuah sekolah agama di Kampung Baru. Perubahan polisi bagaimanapun menyebabkan sekolah itu tidak lagi menerima anak tanpa negara. Namun bagai takdir, di sebalik lorong ini, Dahlia terjumpa secebis hak istimewa yang tidak dapat dinikmati semua. Saya dengan kawan-kawan pun main dekat depan-depan sini kan. Lepas tu kebetulan tiba-tiba satu hari tu saya tengok dekat belakang ni, kenapa ada buku, pasal ada budak-budak pula belajar. Jadi saya curiga dan saya join sekali. Lepas saya tanyalah, ini ada apa? Lepas tu mak saya pun suruh saya masuk situ. Lepas tu Cikgu Ayu memang orang yang baik hati lah. Jadi dia pun suruh, dia izinkan saya belajar kat situ dan ya, sampai sekarang lah. Program yang dimaksudkan Dahlia ialah buku jalanan Chowkit. Program sukarelawan yang bermula sebagai perpustakaan jalanan pada Ogos 2015 diasaskan bersama Siti Rahayu Baharin atau Cikgu Ayu. Ia kini berubah menjadi sekolah alternatif serta tempat selamat untuk anak-anak tanpa negara bermain. Bagai permata tersembunyi, ruang masuk ke sekolah ini mempunyai kubu kecil dalam bentuk kedai runcit yang telah bertapak lebih separuh abad di bangunan ini. Nurul Atikah Yusri, antara insan terpilih menabur bakti dalam usaha murni buku jalanan Chowkit sejak tahun 2015. Graduan ijazah matematik gunaan yang bukan sahaja mengajar anak-anak tanpa negara, malah menggalas tanggungjawab sebagai ketua pembangunan pelajar di sini. Bila saya datang tu, saya disapa oleh seorang student yang tak kenal. Saya first time datang, dia pun first time nak jumpa saya kan. Tapi dia datang, "Kak nak belajar dengan Kak." Saya macam, dia tak kenal pun saya tapi dia nak je belajar dengan saya kan. So dari situ saya macam, saya tiba-tiba jatuh cinta dekat tempat ni semua. So daripada September 2016 sampai ke saat ini, saya dengan perjalanan Chowkit. Lebih mesra disapa Cikgu Tikah. Menurut guru matematik ini, anak-anak di sini ada yang diasuh oleh jiran akibat ditinggalkan ibu bapa sejak kecil. Mereka mangsa kepada ibu bapa tanpa dokumen perkahwinan serta kekurangan maklumat atau gagal mendaftarkan anak mereka untuk mendapatkan kewarganegaraan Malaysia. Kita punya objektif utamanya mestilah kita nak bagi pendidikan. So kita memang percaya pendidikan ni untuk semua pelajar, untuk semua kanak-kanak. Tak ada seorang kanak-kanak pun yang
tidak berhak ke atas pendidikan. Semua perlukan pendidikan. Pendidikan itu hak mereka. Yang kedua, kita memang nak sediakan satu tempat selamat untuk mereka. Kalau tengok dekat Choket ni, tempat perniagaan, tempat bisnes. So, tapi ada yang tinggal dekat kawasan ni. So, tak ada tempat untuk mereka bermain, untuk mereka bersama kawan-kawan dengan selamat, dengan dalam keadaan yang terbaik. So, itu kita punya matlamat utama. Kita nak jadikan tempat ni tempat yang selamat untuk anak-anak ni berada di sini. Apa yang membuatkan buku jalanan Choket unik adalah kaedah pembelajarannya yang jauh berbeza dengan sistem pendidikan arus perdana. Felicia Yun, pengasas bersama Arus Akademi yang berpusat di Pulau Pinang. Dia bertanggungjawab merangka kaedah pembelajaran yang tidak mengejar silibus semata-mata. Sebaliknya, program yang dibangunkan anak jati Pulau Mutiara ini lebih fleksibel untuk menarik perhatian pelajar. Dan ramai saya dapat tahu mereka tak berapa bermotivasi untuk datang sekolah sebab mereka tak nampak bagaimana sekolah boleh membantu kehidupan mereka sendiri. Selalu kita bagi tahu budak, okay, you study hard, you dapat kerja baik. Right? Tapi dia sangat long term. Murid tak nampak sangat like, kenapa saya boleh kerja sekarang? Kenapa saya nak sekolah lagi 5-6 tahun baru bekerja? Kan dia tak nampak sebenarnya apa yang dia belajar kat sekolah terus boleh apply dalam kehidupan seharian. Buku Jalanan Choket antara yang terawal melamar untuk mengaplikasikan program yang dikenali sebagai pembelajaran berteraskan projek untuk anak-anak tanpa negara di Kuala Lumpur. Walaupun masih sibuk menguruskan akademinya, Felicia kini melebarkan sayapnya ke Kuala Lumpur untuk memberi sepenuh perhatian merangka perjalanan akademik anak-anak Buku Jalanan Choket bagi pendidikan rendah dan menengah. So, bila kita buat project-based learning ni kan, murid boleh nampak pengetahuan dalam textbook tu terus diaplikasikan dalam kehidupan seharian dia. So, itu boleh menarik minat dia lah. Dan dari situ kita nampak sebenarnya anak-anak murid di sini banyak potensi. So, ramai mereka dapat pick up kemahiran program ni dengan sangat cepat.